Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Auni Syafiqah binti Muhammad Zali dari Kuliah PITMP 404. Pada hari ini saya bersama lagi dua ahli kumpulan yang lain iaitu Dia Amalin dan juga Nur Suhaila akan membentangkan mengenai rancangan pengajaran harian mata pelajaran pendidikan Islam bina ibadah. Bilangan murid iaitu seramai 25 orang, 10 lelaki dan juga 15 perempuan. Tajuk yang telah kami pilih iaitu bulan penyucian jiwa. Baik, seterusnya di item yang ketujuh iaitu pengetahuan sedia ada di mana murid telah mempelajari maksud puasa secara umum. Dan kemudian di mana standard kandungan dan standard pelajaran kami telah merujuk di SKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentadbiran Pendidikan Islam tahun 4 bidang ibadah, untuk melihat apa standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang membolehkan kami untuk membina objektif pembelajaran seterusnya. Okey, standard kandungan iaitu 4.3 merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan beristiqamah. Standard pembelajaran iaitu 4.3.1 menyatakan maksud puasa Ramadan. 4.3.2 menyerahkan hukum puasa Ramadan berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. 4.3.3 menjelaskan syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah dan rukun puasa Ramadan. Yang kita lihat pada objektif pembelajaran yang telah kami bina. Di akhir sesi pembelajaran, murid akan dapat yang pertamanya menyatakan pengertian puasa dan menerangkan hukum berpuasa pada bulan Ramadan dengan jelas selepas tayangan slide PowerPoint. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa dengan tepat selepas aktiviti didik hibur dan peta akting. Yang ketiga, menjelaskan rukun-rukun puasa Ramadan dengan baik selepas aktiviti berkumpulan tim Pair and Share. manakala di item yang ke-14 iaitu penerapan nilai, saya telah membawakan 3 nilai iaitu yang pertama sabar, yang kedua bekerjasama dan yang ketiga ialah sederhana. Kemudian di item yang ke-15 iaitu amalan pedagogi masa kini, kami telah membuat pembelajaran kooperatif iaitu Think, Pair and Share. Dan kemudian di item yang ke-16 iaitu kemahiran insaniah, kemahiran sosial iaitu kerja berpasukan. Manakala di item yang ke-17 iaitu elemen merentas kurikulum ataupun EMK, kami telah mengambil keusahawanan iaitu dengan kod EK1, yang mana yang pertama mengamalkan sikap keusahawanan, yang mana 1.1 ialah bertanggungjawab terhadap keputusan, 1.8 ialah kesanggupan belajar daripada kesilapan, dan yang terakhir itu 1.9 berkeupayaan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdia Amali binti Amiruddin. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai mukaddimah, seindaksi dan langkah 1. Okay, pertama sekali ialah mukaddimah. Mukaddimah yang kami buat ialah kami memperuntukkan selama 3 minit untuk mencalonkan mukaddimah. Okay, cadangan aktiviti bagi mukaddimah yang kami lakukan ialah pertama sekali guru akan memberi arahan kepada pelajar supaya membaca doa dan juga membaca 2 kalimah syahadah dengan beradab dan bersungguh-sungguh. Seterusnya setelah arahan diberikan, semua murid diminta untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah secara berjemaah. Seterusnya setelah mengucapkan 2 kalimah syahadah, seorang murid diminta untuk mengetuai bacaan doa dan murid-murid yang lain mengaminkan bacaan doa tersebut. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai seindaksi. Okay, seindaksi masa yang diperuntukkan adalah selama 4 minit. Okay, di dalam seindaksi tersebut kami menggunakan bahan maujud iaitu buah kurma. Okay, cadangan aktiviti bagi seindaksi ini ialah pertama sekali murid diminta untuk memerhati kurma yang ditunjukkan oleh guru dengan fokus. Seterusnya murid dikemukakan soalan lisan berkaitan objek tersebut. Di antara soalan yang dikemukakan ialah buah apakah ini? Soalan yang kedua, bilakah buah ini banyak kita jumpa? Dan soalan yang ketiga, apakah ibadah khusus di bulan Ramadan? Okay, setelah soalan dikemukakan, murid akan bersoal jawab dengan guru.
Okey, setelah murid bersoal jawab, jawapan murid itu akan dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut, iaitu bulan penyucian jiwa. Langkah 1. Langkah 1, masa yang diperuntukkan langkah 1 ialah selama 8 minit. Okey, langkah 1 ini adalah untuk mencapai objektif yang pertama, iaitu murid dapat menerangkan pengertian puasa dan menerangkan hukum berpuasa pada bulan Ramadan dengan jelas selepas tayangan slide PowerPoint. Di antara carangan aktiviti yang dilakukan pada langkah 1 ialah yang pertama, murid-murid diminta untuk melihat slide yang dipaparkan. Yang kedua, setelah murid-murid diminta untuk melihat slide yang dipaparkan, murid-murid akan mendengar penerangan guru berkaitan dengan pengertian puasa berdasarkan slide yang telah dipaparkan. Okey, seterusnya, murid-murid akan bersoal jawab dengan guru mengenai hukum berpuasa berdasarkan dalil nakli. Okey, seterusnya, murid juga diminta untuk memberi respon semasa penerangan guru. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Suhaila. Terima kasih Dia. Seterusnya saya Nur Suhaila binti Muhammad, yang mana saya akan menerangkan tentang langkah kedua dan langkah keempat. Okay, yang pertama sekali, langkah kedua, masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 17 minit. Dan di langkah kedua, pelajar akan belajar tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Dan seperti kita tahu, isi pelajaran tentang syarat wajib iaitu pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat mampu. Syarat sah pula ialah pertama Islam, kedua suci, ketiga berakal, keempat tepat pada waktu. Kemudian cara pelaksanaan di langkah yang kedua, yang mana pertama sekali murid ini akan diperdengarkan video nasyid berkenaan syarat wajib dan syarat sah puasa. Dan seterusnya, murid-murid ini akan diminta menyanyikan bersama-sama ketika video tersebut ditayangkan. Dan yang seterusnya, murid juga akan dibahagikan kepada dua kumpulan besar, yang mana selepas pelajar mendengar video yang ditayangkan, mereka akan berpecah kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A akan mencatat isi syarat wajib puasa, manakala kumpulan B akan mencatat syarat sah puasa dengan menggunakan peta iting, yang mana guru akan mengedarkan kertas kajang. Kemudian selepas kedua-dua kumpulan berjaya mencatat segala isi pelajaran, wakil kumpulan akan diminta membentangkan hasil kumpulan mereka di hadapan kelas. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Almi Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Almi Syafiqah binti Muhammad Sali, dan jadi pada langkah ketiga, iaitu selama 16 minit, aktiviti yang dijalankan ialah rukun puasa, iaitu rukun puasa di mana dalam standard pembelajaran ada dua, iaitu niat dan juga tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Pertamanya, murid diminta memerhati video yang ditayangkan tentang rukun puasa. Yang kedua, murid diminta mengingat lafaz niat puasa beserta maksud. Yang ketiga, wakil murid dipilih untuk membaca niat puasa. Seterusnya, bacaan murid diberikan peneguhan oleh guru. Yang kelima, murid dibagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli. Setiap kumpulan akan mendapat kad potongan lafaz niat puasa seperti yang tertera di sebelah. Di dalam kumpulan, murid diminta berbincang dan menyusun kad-kad tersebut dengan susunan yang betul. Wakil setiap kumpulan akan membacakan hasil pembincangan mereka di hadapan kelas dan jawapan murid akan diberikan peneguhan oleh guru. Jadi secara umumnya pada langkah 3 ini, di mana guru akan menaikkan slide dan murid akan lihat slide. Seterusnya, murid akan menjalankan aktiviti berkumpulan untuk menyusun kad niat puasa. Jadi penerapan nilai yang telah saya
terapkan, iaitu berani dan juga bekerjasama, iaitu dalam aktiviti berkumpulan. Bahan pengajar yang telah digunakan iaitu video dan juga kad-kad potongan lafaz niat puasa. Amalan pedagogi masa kini iaitu pembelajaran kooperatif, di mana murid-murid akan menyumbangkan idea dan bekerjasama dalam menyiapkan aktiviti berkumpulan iaitu menyusun kad niat puasa. Gabung jali iaitu bahasa Arab apabila membaca niat puasa dalam bahasa Arab. Seterusnya, Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah 4, yang mana di langkah keempat masa yang diberikan adalah selama 10 minit. Dan di langkah keempat, pelajar akan melakukan aktiviti pengukuhan iaitu tentang isi pelajaran yang telah mereka pelajari di langkah pertama, kedua dan ketiga. Iaitu yang pertama maksud puasa, hukum puasa Ramadan, syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa, dan yang terakhirlah rukun puasa Ramadan. Dan cara pelaksanaan bagi aktiviti pengukuhan ini yang mana setiap pelajar akan diedarkan lembaran kerja dan mereka perlu menjawab secara individu. Kemudian masa yang diberikan adalah selama 5 minit untuk mereka menjawab soalan. Kemudian setelah 5 minit atau setelah mereka selesai menjawab, murid-murid ini akan menukarkan kertas jawapan mereka dengan rakan mereka yang lain. Kemudian murid-murid itu akan menjadi pemeriksa terhadap kertas rakan mereka dan mereka akan berbincang jawapan yang betul bersama dengan guru. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Auni Syafiqah. pada bahagian penutup selama 5 minit di mana ada dua penutup iaitu penutup kognitif dan juga penutup sosial, di mana murid akan diminta untuk mengingat kembali isi pembelajaran pada hari pembelajaran tersebut. Murid diminta untuk membuat kesimpulan terhadap apa yang dipelajari pada hari ini, dan murid dinasihati oleh guru supaya berusaha untuk mengingat lafaz niat puasa dan berazam untuk berpuasa penuh pada bulan Ramadan yang akan datang. Di mana pada penutup kognitif, guru akan mengulangi isi-isi pembelajaran seperti maksud puasa, dalil, hukum, syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah puasa, rukun-rukun puasa. Dan di mana penutup sosial, guru akan memberikan motivasi kepada murid untuk berusaha untuk mengingat lafaz niat puasa dan berazam untuk puasa penuh pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.